Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi bersama dengan saya dalam Borak-Borak Hartanah bersama Azlan Jaiz. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan tentang kadar faedah untuk pinjaman perumahan di Malaysia. Jadi pada 10 September 2020, Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia telah mengumumkan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman ataupun OPR pada kadar 1.75% setelah 4 kali pemotongan secara berturut-turut pada tahun ini. Ini adalah kadar dasar semalaman ataupun OPR terendah sejak tahun 2004. Jadi bagaimana keadaan ini mempengaruhi anda sebagai pembeli rumah? Ya, hari ini kita akan lihat secara menyeluruh mengenai kadar faedah pinjaman perumahan di Malaysia. Okey, jadi bagaimana kadar dasar semalaman, base rate ataupun moratorium terkini mempengaruhi pinjaman perumahan anda? OPR adalah kadar faedah minimum yang dikenakan di antara bank dengan bank yang mana mereka meminjam dana antara satu sama lain sekiranya berlakunya defisit dana apabila pendeposit seperti anda ingin mengeluarkan duit dan mereka tidak mempunyai dana yang cukup. Kadar dasar semalaman ataupun OPR ini telah ditentukan oleh Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia yang bermesyuarat 6 kali setahun. Okey, tahap OPR akan mempengaruhi kadar faedah di pasaran lain termasuklah pasaran kredit kerana OPR menjadi rujukan utama. Apabila OPR diturunkan, kadar faedah juga akan diturunkan dan ianya akan berlaku sebaliknya. Okey, tidak kira sama ada OPR meningkat ataupun menurun, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi semasa kerana tujuan utama penyemakan semula OPR adalah untuk membawa ekonomi pada tahap optimum. Okey, sejajar dengan pemotongan OPR yang mana sekarang ini kekal pada kadar 1.75%, beberapa bank telah mengumumkan bahawa kadar dasar mereka juga akan dikurangkan. Yang mana sebagai pembeli rumah, ini adalah berita yang sangat baik untuk anda. Yang mana pengurangan OPR dan juga BR yang menyebabkan kadar faedah gadai janji ataupun mortgage loan ini akan berkurangan. Yang mana seterusnya pembayaran bulanan juga tetap akan diturunkan atau membayar lebih rendah. Jadi peminjam seperti anda lah yang mendapat faedah yang sangat besar yang mana bayaran bulanan akan menjadi lebih rendah. Selain daripada itu, pengguna juga akan mempunyai lebihan wang simpanan untuk dibelanjakan yang mana mungkin akan mendorong ekonomi domestik kita menjadi lebih baik. Dan sekarang ini saya akan memberikan satu contoh. Okey, sekiranya anda ingin membeli sebuah rumah yang bernilai RM500,000 dan tempoh pinjaman selama 35 tahun dan perbandingan ini dibuat adalah pada kadar OPR pada awal tahun 2020 iaitu 2.75% dan juga pada waktu sekarang iaitu 1.75% yang mana saya tidak memasukkan sekali faktor BR di sini. Okey, setelah untuk tempoh 35 tahun tersebut, okey, jumlah kadar faedah yang perlu anda bayar perbezaannya untuk 2.75% dan juga 1.75% itu adalah hampir RM100,000. Jadi perbezaan yang sangat ketara dan sangat besar. Ini adalah kelebihan yang patut diambil peluang oleh semua rakyat Malaysia pada ketika ini yang mana OPR kekal pada kadar terendah 1.75% semenjak tahun 2004 lagi. Jadi bagaimana untuk kita kurangkan kadar faedah pinjaman perumahan kita? Pada episod yang lepas, kita telah bincangkan tentang terdapat 3 jenis pinjaman perumahan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah pinjaman berterma, yang kedua adalah pinjaman separa fleksi dan yang ketiga adalah pinjaman fleksi penuh. Untuk pinjaman berterma, memang tidak akan ada sebarang pengurangan untuk bayaran kadar faedah sekiranya anda buat pembayaran awal ataupun advance payment.
Berbeza pula dengan pinjaman separa fleksi dan juga pinjaman fleksi penuh, yang mana bayaran balik untuk kadar faedah akan dikira berdasarkan jumlah baki terkumpul setelah anda membuat pembayaran awal ataupun advance payment tersebut. Yang paling penting adalah anda boleh mengeluarkan kembali advance payment yang telah anda masukkan tadi untuk pinjaman separa fleksi dan juga pinjaman fleksi penuh. Cumanya untuk pinjaman separa fleksi, anda perlu untuk memberi advice kepada pihak bank yang mana anda ingin mengeluarkan kembali mungkin certain amount daripada advance payment yang telah anda masukkan dan terdapat charge yang bakal dikenakan untuk pinjaman separa fleksi. Ya, terdapat beberapa perkara yang mempengaruhi kadar faedah pinjaman perumahan anda. Yang pertama sekali adalah base rate ataupun kadar asas. Yang mana kadar asas inilah kadar yang dirujuk oleh pihak bank sebelum mereka tentukan berapa jumlah kadar faedah yang akan dikenakan kepada peminjam untuk membuat pinjaman perumahan di Malaysia. Jadi kadar asas ini ditentukan melalui beberapa faktor, antaranya adalah berdasarkan OPR yang telah ditentukan Bank Negara Malaysia. Yang kedua adalah profil kredit peribadi ataupun skor kredit. Okey, yang pertama sekali kita perlu lihat di sini adalah kelayakan kredit. Anda boleh menyemak kelayakan kredit anda melalui rekod SECRIS di Bank Negara ataupun melalui pihak ketiga untuk rekod SITOS ataupun RAM. Yang seterusnya adalah nisbah perkhidmatan hutang ataupun DSR, yang mana ianya menjadi rujukan utama kepada pihak bank untuk menentukan kemampuan anda untuk membayar semula jumlah pinjaman anda. Yang ketiga adalah tempoh pinjaman perumahan, yang mana semakin pendek pinjaman perumahan tersebut, semakin kuranglah jumlah bayaran kadar faedah yang bakal dikenakan pihak bank kepada anda. Yang seterusnya adalah lokasi rumah, yang mana lokasi rumah ini memainkan peranan yang sangat penting untuk pihak bank memberikan berapa kadar faedah yang bakal dikenakan kepada peminjam. Sebagai contoh, sekiranya lokasi rumah berada di kawasan yang sangat terpencil, berkemungkinan besar pihak bank akan menekan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding kawasan yang lebih membangun ataupun berada di kawasan bandar. Dan yang terakhir sekali, adakah anda pelanggan Citibank? Yang mana sekiranya anda pelanggan Citibank, anda mungkin mempunyai pelbagai jenis pinjaman dan seterusnya simpanan dan mungkin kredit kad dengan bank tersebut, dan sekiranya anda adalah pelanggan Citibank, berkemungkinan besar anda akan mendapat pemotongan untuk kadar faedah pinjaman perumahan ini berbanding kepada dengan peminjam-peminjam baru yang baru membuat pinjaman di bank tersebut. Yang terakhir sekali adalah adakah kita mempunyai alternatif lain untuk mengurangkan kadar faedah pinjaman perumahan kita? Yang pertama sekali, anda boleh membuat pembiayaan semula ataupun refinancing untuk rumah anda. Yang mana dengan penurunannya kadar OPR pada kali ini, pada waktu ini, okey, sekiranya anda membuat pembiayaan semula, anda punya kadar faedah juga akan turut berkurangan. Jadi sekiranya kadar faedah berkurangan, jadi anda akan dapat lebihan wang simpanan di situ. Yang seterusnya adalah anda boleh buat semakan bayaran bulanan dengan bank. Okey, sebagai contoh, sekiranya anda mendapat kenaikan gaji, anda boleh membuat restructuring dengan bank, okey, untuk mengurangkan tempoh pinjaman dengan meningkatkan kadar bayaran pinjaman bulanan anda. Yang terakhir sekali adalah anda perlu pertimbangkan tempoh bayaran balik. Okey, sebagai contoh, anda ingin membeli rumah dan membuat pinjaman perumahan, okey, anda perlu pertimbangkan berapa lama tempoh bayaran balik pinjaman tersebut. Sebagai contoh, anda ingin membuat pinjaman selama 35 tahun, mungkin anda boleh kurangkan ke 30 tahun ataupun 25 tahun, kerana semakin pendek tempoh pinjaman anda, semakin kurang bayaran balik kadar faedah kepada bank. Jadi tepuk dada, tanya selera, ikut kemampuan anda. Seperti mana kata pepatah Melayu, ingin membuat baju, kita ukur ke badan sendiri, bukan dengan badan orang lain, ya. Jadi sebagai pembeli rumah, kita mesti sentiasa mengetahui apa yang mempengaruhi proses pembelian rumah.
Okey, pada waktu ini, pada waktu pandemik COVID-19 ini, inisiatif Kerajaan Malaysia iaitu HOC 2020, moratorium selama 6 bulan dan juga kadar faedah yang rendah pada ketika ini setelah Bank Negara Malaysia mengumumkan untuk mengekalkan OPR pada kadar 1.75%, kadar yang agak rendah ketika ini daripada tahun 2004. Jadi itu adalah peluang yang sangat baik untuk direbut oleh semua rakyat Malaysia, bukan? Jadi hanya anda saja yang boleh tentukan untuk diri anda sendiri. Saya dan juga kru Borak-Borak Hartanah sentiasa membantu anda untuk meningkatkan ilmu anda dalam bidang hartanah. Dengan itu sahaja untuk kali ini, untuk episod kali ini. Jadi Assalamualaikum. Bye.